Assalamualaikum, selamat pagi dan kembali bersama cikgu untuk KVS pembuatan pakaian wanita. So, kita masih lagi dalam topik pembuatan pakaian kanak-kanak. Cuma kali ini kita akan lebih lanjut mengenai pijama. Okey? Okey anak-anak, kita akan tengok dulu paparan berikut yang sebelah kanan ni, lakaran pijama ni. Okey, ini ialah gambar untuk pandangan hadapan dan pandangan belakang. Okey, sebelah sini kita ada borang tempahan pelanggan. Okey. Okey, apa yang kamu perlukan apabila nak buat pakaian pijama? Perkara pertama, kita akan mengambil ukuran badan pelanggan dan kita dah lakar fashion kan, fashion kita dah tahu. So kita ambil ukuran badan pelanggan, kita akan draft pola, kita akan potong fabric. Okay, ni potong fabric, kita jahit pakaian dan tekan pakaian tu. Okay, kita akan buat hari ni kita akan buat mengenai pengiraan pola. Okay. Ambil ukuran model. Okay, pastikan model kamu berdiri tegak. Okay, kita nak ambil ukuran bahu. Dia kata ukuran bahu mesti diambil dari sendi bahu kanan ke sendi bahu kiri melalui tengkuk. Okay, seperti gambar rajah ni. Okay, jadi ukuran yang cikgu dapat ialah 28 cm. Okay, 28 cm. Dia punya rumus bahu bahagi 2. Ukuran seterusnya ialah labuh lengan. Okay, labuh lengan seperti yang cikgu dah bagi tahu, kita perlu bengkokkan sedikit tangan. Ukur dari sendi bahu kiri, dari sendi bahu melalui siku sampai ke pergelangan tangan. Sebab baju pijama ni dia lengan panjang, jadi sampai ke pergelangan tangan. Okay, andai kata kita punya pelanggan minta lengan pendek, kita ukur di atas siku lah. Okay, labur tangan yang kita dapat ialah 39 cm. Okay, yang ni. Kemudian kita akan ukur keliling pangkal lengan. Okay, di bahagian hujung lengan. Okay, rujuk rajah ni Okay, 3.8. Keliling pangkal lengan 24 cm. Okay, dia punya rumus keliling pangkal lengan bahagi 2. Okay, kemudian kita akan ukur keliling dada 3.9, rajah yang kelima, keliling dada di mana pita ukur akan melalui bahagian mercu yang paling tinggi. Okay, dia punya di bahagian belakang pita ukur tu perlu selari dengan kita punya lantai. Maksudnya dalam keadaan yang tegak lah. Okay, dada dapat 66 cm. Okay, rumus dia ialah dada bahagi 4. Okay, kalau kamu tengok di bawah ni ada ukuran kedua iaitu dada bahagi 4 tambah 2 cm. Okay, nanti cikgu akan terangkan. Okay, seterusnya keliling pinggang. Okay, 3.10 keliling pinggang. Okay, pinggang ni biasa sebelum mula cikgu suruh awak ikat dulu kan pinggang pelanggan kita. Okay, jadi kita akan ukur bahagian pinggang yang paling kecil. Okay, pinggang kita dapat dekat sini ukuran dia ialah 58 cm. Dia punya rumus pinggang bahagi 4. Okay, seterusnya bahagian pinggul. Okay, pinggul ni 3.11 ni, pinggul. Ukur keliling bahagian pinggul yang paling tinggi. Okay, bahagian paling tinggi Okay, pinggul 74. Okay, rumus dia pinggul bahagi 4. Okay, kat bawah dia ada 2 lagi ukuran iaitu pinggul bahagi 4 tambah 2 dan pinggul bahagi 4 tambah 3 cm.
Seterusnya kita akan ambil labuh baju. Labuh baju kita akan ukur dari tulang tengkuk melalui garisan tengah belakang hingga ke paras labuh yang kita nak lah. Kalau dekat sini, labuh tengah ialah 26, labuh baju 51. Ni kita boleh ambil serentak. Dan dia nak pinggang ke pinggul. Pinggang ke pinggul dekat dalam gambar rajah ni tak ada, tapi kamu akan tengok di sini lah pinggang ke pinggul ni ukuran dia ialah 18 cm. Kamu juga boleh ambil ukuran pangkal leher, kalau tak nak ambil pun tak apa. Seterusnya kita akan ambil labuh seluar. Labuh seluar perlu diukur dari pinggang, paras pinggang hingga ke labuh buku lali atau paras lantai. Dari pinggang sampai ke bawah lah. Jadi labuh seluar kita ialah 74 cm. Seterusnya keliling peha. Ukur keliling peha, pangkal peha yang terbesar. Kalau dekat dalam gambar rajah ni belah atas lah. Jadi dalam borang pelanggan kita ni nombor 11, keliling peha ukuran dia 40 cm. Kemudian keliling kelengkang ataupun cawat. 3.16, keliling kelengkang ataupun cawat perlu diukur dari tengah pinggang belakang melalui celah peha sehingga ke tengah pinggang hadapan. Dari belakang ni dibawa ke hadapan. Yang ni ukuran 54. Kenapa kita kena ukur keliling kelengkang ataupun cawat? Sebab kita nak buat seluar. Pijama dia ada baju dan ada seluar. Jadi seluar tu kena ambil kira ukuran cawat dia lah. Supaya bila kita pakai tu tak ketat lah. Kalau kamu duduk, kalau ketat nanti koyak kan. Dan yang terakhir kita akan ambil ukuran bukaan kaki. Bukaan kaki maksudnya seluar kita tu nak lebar macam mana bawah dia. Kat bawah ni. Jadi yang ni cikgu ambil ukuran dia 32 cm. Faham Jadi ada 13 ukuran yang kita ambil. Sekarang kita nak kira macam mana orang kata nak dapatkan daripada formula tu, macam mana kita nak buat pengiraan. Kita akan tengok bahu dahulu. Untuk bahu, ukuran tadi kata dapat 28 kan? Yang ni, sekejap. Lupa pula nak kosongkan. Ukuran kita 28. Jadi dia kata bahu bahagi dengan 2. Jadi dekat awak punya kalkulator ni 28 bahagi 2. Sama dengan. Pastikan kamu tekan ni sama dengan ni dekat dalam awak punya kalkulator sama dengan. Dapat 14. 14 apa? Kita tulis sini lah 14 cm. Untuk labuh lengan tak ada formula. Jadi kita ambil ukuran terus. 39 cm. Keliling pangkal lengan formula dia bahagi 2. Yang ni kita kosongkan dahulu. Jadi 24 bahagi 2. Kita dapat 12. Dada. Dada 66 cm. Rumus dia dada bahagi 4. Kosongkan dahulu. Kita ambil yang first. Yang pertama ni, dada bahagi 4. Jadi 66 bahagi 4. Sama dengan 16.5 cm. Kamu tulis saja 16.5 cm. Pastikan unit tu kita tulis. Ukuran kedua, dada bahagi 4 tambah dengan 2. Atas ni kita dah ada kan 16.5
5. Sekarang kita nak tambah 2. Okay, sama dengan kita akan dapat 18.5 cm. Okay. Sorry. Seterusnya, pinggang. Rumus dia ialah 58 bahagi 4. Okay, sama dengan 14.5 cm. Okay, pinggul pun sama bahagi 4. Okay, kosongkan dahulu. Jadi pinggul kita ialah 74 bahagi 4. Okay, kita dapat 18.5 juga. Okay, 18.5 cm. Okey, ukuran kedua dia tambah dengan 2 cm. Okey, tambah 2. Dapat 20.5 cm. Okey, ukuran yang ketiga. Pinggul bahagi 4. Okey, pinggul bahagi 4 tadi ni kan. Pinggul bahagi 4 yang ini. Okey, saya tukar warna warna merah. Okey, pinggul bahagi 4, 18.5. Okey, yang ni kamu tak boleh tambah terus dengan 3. Nanti salah. So, kita padam. Okey, kita ambil pinggul bahagi 4. Okey, pinggul bahagi 4 ialah 18.5 tambah dengan 3. Okey, ini untuk ukuran yang ke-3. Kita akan dapat 21.5 cm. Okey, untuk labur tengah dia tak ada dia tak ada rumus, jadi kita tulis saja 26 cm. Okey, labur dia 51 cm. Yang ini pinggang ke pinggul 18 cm, labur seluar 74 cm. Okey, keliling peha bersama tulis saja jawab. Okay. Alright. Okay, yang terakhir. Bukaan kaki kita bahagi dengan 4. So, 32 bahagi 4 sama dengan 8. Okay, jadi dekat sini dah siap kita punya keseluruhan ukuran yang kita nak cari tu. Okay, tengok ulang balik. Dari borang tepahan tangan tadi tu, kita akan ambil dulu ukuran sebenar. Okay, ni ukuran sebenar. Ni ukuran sebenar. Okay, kemudian daripada ukuran sebenar kita akan kira untuk ukuran pola. Mana yang ada rumus, kamu kena kira menggunakan rumus. Yang tak ada rumus tu kita tulis saja. Okey. Ukuran ini kita akan gunakan untuk membuat pola pijama. Okey. Untuk pola pijama dia ada 2. Yang pertama pola bahagian baju, yang kedua pola bahagian seluar. Jadi sebab tu ukuran dia ada ukuran bahu, ada ukuran labur baju, ada ukuran pinggang, ada ukuran labur seluar. Okay, sebab dia ada orang kata ada kedua-dua bahagian tu lah. Kalau macam gaun, kita tak ada ambil ukuran labur seluar kan. Okay, untuk ni ada. Sebab pijama dia mesti ada baju dan ada seluar. Jadi kamu kena ingat kena pastikan mana-mana bahagian yang ada rumus macam ni. Okay, dada ni, dada ni dada. Ada rumus kedua, pastikan kira dulu untuk kiraan yang pertama, baru kita tambah. Okay, kalau pinggul pun sama. Cari dulu kiraan utama dia. Kiraan yang pertama dia, baru kita ambil ukuran kedua dan ketiga. Alright. Okay, sampai berjumpa lagi. Bye.